يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri qaryah mereka, yakni kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Maka mereka berpaling engkar. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah serta sedikit pohon-pohon bidara. Demikianlah kami membalaskan mereka disebabkan kekufuran mereka. Dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang sangat-sangat kufur. Dan di antara tempat tinggal mereka, yakni di negeri Yaman, dengan bandar-bandar di daerah negeri Syam, yang kami limpahkan berkat kepadanya dengan kemakmuran. Kami adakan beberapa buah bandar yang jelas kelihatan kepada orang-orang yang melalui jalan itu. Dan kami tentukan jarak perjalanan di antaranya sekadar yang dapat dijadikan tempat-tempat persinggahan. Serta dikatakan kepada mereka, berjalanlah kamu di bandar-bandar itu pada bila-bila masa yang kamu suka, malam dan siang, dalam keadaan yang aman.
Maka kemakmuran dan kemudahan itu menjadikan mereka sombong dan kufur lalu berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami di antara sebuah bandar dengan yang lain. Dan mereka berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu kami jadikan kisah perbuatan derhaka mereka, buah mulut orang ramai. Serta kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Sesungguhnya kisah mereka yang tersebut mengandungi tanda-tanda yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang mukmin yang sentiasa bersikap sabar lagi sentiasa bersyukur. Dan sesungguhnya iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka. Itu mereka menurutnya, kecuali sebahagian dari orang-orang yang beriman yang tidak terpedaya kepada hasutannya. Dan sememangnya, tiadalah bagi iblis barang kuasa untuk menyesatkan mereka, melainkan untuk menjadikan ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Dan ingatlah Tuhanmu sentiasa mengawal serta mengawasi tiap-tiap sesuatu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Saba. Surah yang ke-34 pada juzuk yang ke-22. Bermula ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah kaum Sabak dan kejadian banjir yang membinasakan mereka, yang telah menenggelamkan kemewahan mereka, tempat tinggal mereka yang dikenali sebagai Sailal Arim, banjir Arim, yang menutup kisah kesombongan mereka dan takabur mereka serta engkar mereka kepada perintah Allah SWT. Bila kita menyebut perkataan Sabak, ia merujuk kepada suatu kabilah daripada kabilah Arab yang dikenali sebagai Arab Al-Aribah. Arab Aribah yakni orang Arab tuli. Kita ada Arab Aribah, kita ada Arab Musta'ribah. Arab tuli yakni tak bercampur yang lain. Manakala Arab Musta'ribah yang sudah bercampur. Kahwin orang sana, kahwin orang sini. Maka Yaman ini ialah tempat orang Arab asli. Ketika mana kita katakan Mekah waktu itu belum lagi popular. Dan negara ini negara yang popular. Negara Sabak. Yang menjadi buah mulut manusia. Menjadi percakapan manusia. Kerana kemewahan dan kekayaan yang dia ada. Serta kemakmuran dan keamanan. Sehingga penduduknya boleh berjalan malam, siang, lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua tanpa sebarang gangguan. Mereka boleh berjalan siang, boleh berjalan malam dengan jarak yang jauh. Bukan sekadar di dalam kawasan Sabak. Bahkan daripada Sabak menuju ke Syam. Yang jauhnya sekitar 4 bulan perjalanan. Pun aman, tidak ada sebarang gangguan. Bukan sepanjang perjalanan itu dilimpahi kekayaan. Ada 4,700 buah kampung yang makmur. Yang menjadikan penduduk Sabak kalau nak pergi ke Syam, mereka boleh pergi tanpa bawa sebarang bekalan. Tanpa menaiki kenderaan. Dek seronok. Kiri kanan ada makanan, kiri kanan ada sumber air. Dan mereka tak rasa penat sebab mereka boleh tidur sini, tidur sini. Bahkan satu hari mereka boleh duduk di 2 kampung. Mereka qailullah satu kampung dan tidur malam satu kampung. Begitu perjalanan Sabak yang begitu hebat. Kerana kalau tidak, Allah tak akan menamakan surah ini dengan surah Sabak. Ini bagi memberi pengetahuan kepada manusia ada negara yang cukup aman dulu. Dengan segala limpahan kekayaan, bukan daripada jenayah. Seorang kalau bermusafir bertemu dengan pembunuh ayahnya, mereka tak fikir nak balas balik. Bila mereka lakukan perjalanan. Kalau nak, mereka buat satu balas dendam yang khas. Tapi dalam perjalanan kalau jumpa, tak tergerak mereka. Jadi sepanjang perjalanan tadi, tak tergerak pun seorang nak aniaya orang. Bahkan dikatakan negara Sabah ini bila Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan negerinya, baldatun tayyibah. Negeri baik.
Apa maksud baldatun thayyibah? Negeri yang tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada serangga, tidak ada kalajengking, tidak ada ular. Dek kerana bagus udaranya. Bukan negeri ini tanahnya tak ada apa yang disebut sebagai tanah liat atau kita sebut macam kawasan-kawasan yang tak subur. Atau kawasan cor, tak ada cor. Artinya tempat-tempat berseluk tu tak ada. Yang kawasan mudi tak ada. Semuanya subur dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan pelbagai jenis pokok-pokok dan buah-buahan. Yang menandakan kekuasaan Allah. Yang menandakan sifat pemurah Allah. Yang menandakan limpahan rezeki yang banyak. Sehingga dalam penduduk negara tadi tak ada beza orang kaya orang miskin. Kerana mereka menikmati nikmat yang sama. Sehingga orang kaya mula merasa sombong. Apa beza kami dengan orang miskin? Kami nak perbezaan. Di sini Allah ceritakan bagaimana sikap orang kaya yang mahu dia berbeza dengan orang miskin. Biar perjalanan ni jauh sikit. Biar kami je mampu melakukan perjalanan ini. Biar kami saja mampu menaiki kenderaan. Biar kami saja mampu bawa bekalan yang banyak. Mereka tak boleh orang miskin. Kerana orang kaya mula merasa jijik bila level mereka sama dengan orang miskin. Dek mewah negara ni tak ada beza miskin kaya. Orang tak rasa. Orang kaya tak rasa di atas pada orang miskin. Orang miskin tak rasa di bawah pada orang kaya. Tapi mula wujud sekelompok manusia yang nak beza. Itu antara jenayah mereka. Dan di samping itu, mereka telah mendustakan Nabi dan Rasul. Dan sebab kita tahu, mereka ada raja-raja yang banyak. Antara raja yang terkenal ialah Balqis ataupun Malikatus Saba. Malikatus Saba dalam Al-Quran sebut, yakni Raja Saba. Seorang wanita yang akhirnya beriman. Yang pada permulaannya menyembah matahari. Dan kaumnya seluruhnya menyembah matahari. Akhirnya mereka beriman di tangan Nabi Allah Sulaiman AS. Namun selepas kematian Balqis atau Malikatus Saba, kaumnya mula menderhaka perintah Allah. Khususnya selepas kematian Nabi Allah Sulaiman. Maka Allah mengutuskan 13 orang Nabi ke tempat mereka. Dan satu persatu didustakan. Sehingga kemuncak pendustaan mereka dan kesombongan mereka. Pertama, kemuncak pendustaan mereka pada perintah Allah. Sebab mereka dibinasakan. Yang kedua, kemuncak kesombongan mereka. Maka kedua ini ialah lesen untuk mereka dibinasakan. Sebab untuk mereka binasa. Seorang bila melampau meninggalkan perintah Allah. Dia tinggal perintah Allah, dia satu jenayah, satu kesalahan. Allah tak akan balas lagi. Tapi bila melampau meninggalkannya. Dan kufur, melampau dalam kekufuran. Bayangkan 13 Rasul, 13 Nabi dihantar pada mereka. Mereka menolak, mereka menghina, mereka mempersenda. Akhirnya ini sebab mereka dibinasakan. Bagaimana mereka dibinasakan? Dengan kejadian sain ni banjir. Arim. Arim ialah merujuk kepada satu empangan mereka bernama Ma'rib. Ma'rib satu empangan yang mereka bina pada zaman raja-raja dahulu kala. Yang disusung batu-batu antara dua gunung. Sehingga air tadi penuh. Dengan lembah yang subur, dengan hujan yang datang, dengan mata air yang ada, mereka dapat menakung air yang banyak. Sehingga dapat mengairi kawasan-kawasan sekitarnya dengan begitu mewah. Tanpa berkira. Maka Al-Arim daripada perkataan Arimah, yang ini batu yang disusun. Ketika mana air ini melimpah daripada empangan mereka dan pecah empangan mereka yang disebut sebagai Saddu Ma'rib. Saddu Ma'rib. Yang pecah, yang akhirnya menenggelamkan semua kebun-kebun mereka. Menjadikan kebun buah-buahan bertukar menjadi pokok-pokok yang pertama yang buah pahit, rosak. Yang kedua pokok yang jenis ada pokok je tapi tak berbuah. Yang ketiga ialah pokok bidara yang berduri. Yang ada sedikit. Artinya Allah Ta'ala tukar daripada kebun yang hebat tadi pada 3 jenis pokok. Satu pokok buah pahit. Maksudnya tak boleh bermanfaat. Yang kedua pokok tak ada buah. Yang ketiga pokok berduri. Allah hancurkan mereka dengan banjir yang besar. Sehingga mereka bertempiarang lagi.
sebahagian ke Madinah, iaitu menjadi kelompok bernama Aus dan Khazraj. Sebahagian kalangan mereka ini pergi ke Syam. Sebahagian kalangan mereka ini membentuk kelompok-kelompok di Syam yang bernama Ghassan. Ada yang duduk di Oman bernama kelompok Azd. Ada bernama Khuza'ah. Di tempat bernama Tihamah. Dan berpecah belah kaum ini yang berada di Mekah yang bernama Khuza'ah. Maka ini menunjukkan asal orang Arab itu daripada Yaman. Sebelum kejadian banjir besar ini yang disebabkan oleh empangan yang menghancurkan mereka. Dan kita kabilah Quraisy berasal daripada Yaman. Atuknya ialah Qusay bin Kilab, datang daripada Yaman. Dan menguasai kota Mekah. Membentuk kelompok Quraisy yang kuat. Mempertahankan atau menjaga Kaabah Al-Musharrafah. Maka ini lamhah ataupun kita katakan sejarah ringkas negara Sabah. Bagaimana asal negara yang subur, yang hebat, akhir bertukar menjadi negara yang tidak boleh lagi didiami. Walaupun kerajaan Yaman pada tahun 1987 membina kembali empangan tersebut. Buat balik empangan. Ini kalau kita pergi ke Yaman, kita boleh nampak balik empangan tersebut sebagai bukti sejarah Al-Quran. Dan kota Sabah ini dia berdekatan dengan Sana'a sekitar 90 km. Lebih kurang 90 atau 100 km lebih. Sekitar 3 hari perjalanan atau disebut 2 marhalah. 90 km. Ini kota-kota yang hebat yang Allah tinggalkan sejarah. Kota Sabah. Siapa pun boleh sebut kota Sabah, ini kota yang tak pernah dapat ditandingi oleh mana-mana kota mewah yang lain. Sehingga Allah menamakan surah ini dengan surah Sabah. Untuk menjadi tadabbur kita bahawa nikmat yang banyak bila kita derhaka pada Allah, bila kita sombong, maka kehancurannya. Kalau kita lihat surah ataupun ayat sebelum ini menceritakan kisah Daud dan Sulaiman. Ini contoh dua orang yang beriman bagaimana Allah limpahkan kurniaan nikmat pada mereka yang berupa mukjizat. Kita baca kisah Nabi Daud bagaimana gunung turut bersuara dengan Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Demikian juga burung-burung dan demikian juga dilembutkan besi di tangan Nabi Allah Daud. Dan kita baca kisah Sulaiman AS bagaimana ditundukkan angin sebagai kenderaannya dan bagaimana jin bekerja di bawahnya dan bagaimana tembaga menjadi lembut di tangan Nabi Allah Sulaiman. Dua contoh orang beriman yang Allah limpahkan dengan nikmat. Di sini Allah beri contoh bukan seorang orang kafir, tetapi satu perkampungan yang kafir. Baik, apa bezanya disebut contoh seorang dengan contoh kampung, satu kampung? Untuk menunjukkan Allah tak akan binasakan bila yang jahat tu seorang dua. Allah tak binasakan. Kalau kampung kita ni adalah penjenayah penyamung 3-4 orang ni, dia tak akan hancur negara tu. Tapi bila penduduk negara tu bersepakat, maka hancur negara tu. Untuk kufur pada Allah dan sombong. Untuk Allah Ta'ala tunjukkan sifat pemurah Allah, Allah tak akan binasakan kerana sebab seorang dua jahat maka kampung hancur semua. Tapi kerana seluruh penduduk bersepakat untuk kufur. Kesemua majoriti memilih kufur dan sombong, maka Allah akan binasakan. Maka ayat ini menceritakan kelompok yang mendapat nikmat tapi tidak menghargai. Kata Allah, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat. Sesungguhnya di negara Sabah, pada tempat tinggal mereka menjadi suatu ayat. Apa itu ayat? Menjadi suatu iktibar untuk kamu semua. Apa yang Allah nak suruh kita tengok, negeri ini aman. Negeri ini kaya. Bagaimana Allah mentadbirkan kayanya dengan firman-Nya, jannatani an yamini wa shimal. Ada dua kebun. Perkataan jannah, satu kebun. Jannatan, dua kebun. An yamin, sebelah kanan. Yakni sebelah lembah kanan. Wa shimal, dan sebelah lembah kiri. Dengan maksud mereka ni jalan tengah-tengah, kiri kanan ni kebun. Kiri kanan ialah jannah. Jannah merujuk kepada kebun yang ada macam-macam buah. Dia tak sebut kebun sawit. Kita sama juga Ustaz, saya ke Kulai, kiri kanan jannatan. Tapi sawit. Itu bukan kita punya. Mungkin kiri kanan tu getah. Jannatan merujuk kepada pokok-pokok yang boleh diambil manfaat. Buahnya, makannya, minum.
Dan anehnya dia menjadi milik pada semua orang. Dia bukan milik individu, milik semua. Milik semua. Tuan-tuan, bila sebut jannatan, ada pokok, ada buah, ada sumber air. Mereka minum percuma, makan percuma. Ini menjadikan nikmat mereka musafir percuma. Baik, Allah cerita lagi kekayaan mereka. Kulu min rizki rabbikum. Makanlah daripada rezeki Tuhan kamu. Washkurulah, bersyukur pada Allah. Ini kata-kata siapa? Ini firman Allah merujuk kepada apa yang disebut oleh para rasul kepada kaum mereka. Kerana menjadi dakwah pada Nabi, pada rasul, kepada kaum masing-masing akan berkata, ini rezeki Tuhan, makan. Kemudian syukur pada Allah. Setiap kali kita makan satu rezeki, ingat, ini rezeki Tuhan. Maka apa tuntutan rezeki ini? Syukur pada dia. Dan apakah tuntutan syukur itu? Menyembah dia. Menyembah Allah Ta'ala. Kita syukur dengan lidah, dengan hati, dengan perbuatan. Dengan lidah, mengakui dari Allah. Menyebut Alhamdulillah dengan hati, i'tiraf. Tidak ada nikmat melainkan dari Allah. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Semua nikmat dari Allah. Dan dengan anggota badan dengan melaksanakan perintah. Maka kata-kata ini daripada pada Nabi. Kulu, makan-makan. Min rizki rabbikum. Ini rezeki Tuhan kamu. Washkurulah dan syukur pada Allah. Dan kenapa Allah ajar kita begitu? Supaya nikmat bertambah. Nak nikmat bertambah, maka setiap kali kita makan rezeki Allah, kita syukur. Maka nikmat tu bertambah manfaatnya, gembiranya. Ada orang nikmat dia bertambah tapi dia tak rasa gembira. Duit banyak, rumah banyak, kenderaan banyak tapi tak gembira. Kenapa? Kerana tidak bersyukur. Ramai orang nikmat banyak tapi kenapa mereka tak rasa apa-apa nikmat? Kadang-kadang kita pun, jangan kata orang lain kita. Rumah dah habis bayar, kereta dah 2 buah. Tapi tak bahagia rasa. Kenapa? Sebab tak bersyukur. Kalau kita bersyukur tengok balik nikmat. Yang kita katakan kerja kita tiap-tiap hari bilang nikmat Allah, bukan bilang musibah. Musibah ni kita diajar sabar. Nikmat kita diajar bilang. Bilang. Kenapa suruh bilang? Supaya syukur tu kuat. Syukur biar lebih kuat daripada sabar. Sabar ni tuan-tuan lama-lama dia makin kuat. Syukur lama-lama dia makin hilang. Itu beza. Ada orang dia tak sabar dengan musibah. Lama-lama terpaksa sabar juga. Mak dia mati katakan. Nangis dia bergolek, dia sedih. Tak nak makan, tak nak minum. Kurung dalam bilik sedih. Lama-lama dia boleh sabar. Lama-lama dia qada balik makan. Sarapan dia makan tengah hari qada balik. Dia boleh terima dah. Kita tanya macam mana dah boleh? Dah boleh terima dah. Dah 4 tahun Ustaz dah boleh terima. Last kali sabar ni dia makin kuat. Dia boleh terima musibah. Tapi syukur ni dia makin hilang. Tengok kita mula sikit dapat Alhamdulillah. Lama dapat banyak makin senyap. Tak cakap Alhamdulillah dah. Dia rasa macam biasa dah. Itu menyebabkan hilang. Kalau mula-mula buka bisnes laku kan lain bunyi Alhamdulillah. Dah lama rasa macam sikit pula. Orang beriman tidak pernah melihat sikit nikmatnya. Tetapi melihat sedikit ibadatnya. Itu orang beriman. Orang beriman sentiasa melihat ibadatnya sikit. Tapi nikmatnya tak sikit. Tapi orang kalau dia munafik dan kufur. Dia melihat bahawa ibadatnya banyak, nikmatnya sikit. Saya macam buat ibadat dah banyak Ustaz. Sejak bila pula banyaknya? Harga syurga tu mahal. Tak banyak. Buat daripada hidup sampai mati pun tak banyak. Nikmat dia rasa sikit. Ibadat dia rasa banyak. Kita diajar biar melihat ibadat kita sikit. Tapi nikmat kita lihat banyak. Tuan-tuan apa lagi kita nak selain pada makan minum cukup lah. Alhamdulillah dah kenyang. Pagi ni dah kenyang. Malam ni dah kenyang. Nak apa lagi? Tidur lah. Seolah-olah hidup kita ni cuma nak makan, kemudian kita rehat. Boleh tidur. Nikmat tidur, nikmat makan. Cukup. Muda-muda lu nikmat berjalan, tua-tua ni nikmat berehat kat rumah. Tak payah jalan-jalan. Penat. Nak naik tingkat 2 pun penat. Jadi nikmat kita sebenarnya, apa yang kita nak nikmati nikmat, cuma sikit kita tak perlukan banyak. Tapi Allah bagi banyak. Allah bagi kita banyak nikmat. Allah bagi kita sikit musibah. Tapi yang kita bilang musibah, yang kita lupa nikmat. Yang kita nampak banyak ibadat kita, yang kita nampak kurang ialah nikmat yang Allah beri pada kita. Kembali pada apa yang Allah sebut ini. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini adalah negeri sahabat, negeri yang baik. Negeri yang baik kita dah sebut apa maksud tayyibah. Artinya negeri yang begitu unik disebabkan nikmatnya yang banyak. Negeri yang begitu luar biasa disebabkan nikmat ini belum pernah ada pada negara-negara lain.
sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyeronokkan. Kita tuan-tuan kalau duduk satu negara, antara kelebihan negara bila mereka dapat siapkan infrastruktur memudahkan perjalanan kita. Negara yang bagus, negara yang maju, dia boleh siapkan infrastruktur pengangkutan. Kita nak ke sini senang belaka. Jalannya senang, kenderaannya senang, jaraknya pun senang. Dan semua senang, kita akan rasa negara ni bagus. Senang kita nak bergerak. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang baldatun tayyibah. Negeri yang tayyibah ini, dia mempunyai apa kelebihan dia? Makan minum cukup. Tak payah fikir makan minum kerana ia percuma. Dan perjalanannya menyeronokkan. Tentu kalau tuan-tuan berjalan kat taman, seronok tak seronok? Walau luas macam mana taman tu, kebun, seronok tak seronok? Boleh menari kita. Seronok sangat. Lupa kita dengan pokok, dengan bunga sekian-sekian. Itu kat taman. Ini sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan. Sehingga mereka jadi galik. Galik ni macam seronok. Jalan. Dengan persiapan yang banyak. Dengan kiri kanan nikmat yang banyak. Sumber air yang banyak. Tempat berteduh banyak. Maka seolah-olah negara tadi negara yang semua free. Seolah-olahnya begitu. Rakyatnya dapat menikmati semua. Tanpa bimbang kelaparan. Tanpa bimbang kesusahan. Tanpa bimbang ancaman. Tak ada. Maka Allah menyebut dengan dua sifat negara yang baik ini. Pertama, dipanggil baldatun tayyibah. Yang kedua, wa rabbun ghafur. Tuhan pengampun. Apa maksud Tuhan pengampun? Maksud Tuhan pengampun ialah Allah bila mengampuni hamba-Nya, maka Allah akan meneruskan nikmat. Allah akan mencurahkan terus nikmat-Nya. Sebab itu Nabi Allah Nuh AS berkata kepada kaumnya ketika kaumnya ditimpa kemarau. Kemarau yang teruk. Hujan tak turun. Sungai kering. Bukan kata telaga, sungai pun kering. Kambing-kambing mati kelaparan. Isteri tak beranak. Dia bila musim kemarau, kadar kelahiran akan rendah. Automatik. Maka Nabi Nuh kata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan aku berkata kepada kaumku, mohonlah ampun pada Allah, nescaya Allah akan turunkan hujan dan memperbanyakkan nikmat pada kamu. Tapi negeri Sabak ni, mereka sudah diberi ampunan. Dengan limpah kurnia Allah dah beri pengampunan. Salah silap mereka, Allah ni pengampun. Artinya tidak dijadikan sebab orang ni buat salah maka dihukum dalam negeri ni jadi susah. Tidak. Kerana Allah sentiasa pengampun. Dia macam kita sebut, kita majikan pemaaf. Kita punya pekerja datang lambat, begitu. Tapi kita dah maaf dah, tak apalah. Lambat, tak apalah, tak apa. Kita pemaaf. Maka apatah lagi Allah yang pengampun. Maka negeri ini, di sebalik kalau ada yang buat kejahatan, selagi mana mereka berpegang teguh pada tauhid. Selagi mana seorang itu beriman, maka dosa-dosa yang dilakukan Allah akan ampunkan. Tapi kalau syirik, dah tak boleh. Kerana Allah akan ampun dosa, tapi tak ampun syirik. Jadi kaum Sabak, pada permulaannya mereka belum syirik. Mereka masih menyembah Allah kerana mengikut daripada Balqis yang beriman. Masih menyembah Allah. Dan Nabi-Nabi dan Rasul yang datang kepada mereka selepas itu terus mengingatkan mereka. Tapi lama-kelamaan mereka ini murtad. Mereka keluar dari Islam. Di situ mereka dah melampaui sempadan pengampunan. Seorang bila dia masih beriman, masih ada tauhid, maka dosa apapun dia buat, Allah akan berikan pengampunan. Tapi kalau dah syirik, maka tiada lagi pengampunan. Sebab itu diceritakan, disebut dalam satu hadis. Ada seorang sahabat bernama Farwah bin Musa al-Ghatafani. Dia datang jumpa Nabi SAW, lalu dia berkata, Ya Nabi Allah, inna saba'a qawmun kana lahu fil jahiliyyati izzun, wa inni akhsha an yartaddu anil Islam, afa uqatiluhum? Faqal ma umirtu fihim bi syai'in ba', fa anzalat hadhil ayah. Datang seorang sahabat nama Farwah. Wahai Rasulullah, kaum Sabak mereka ini ada sejarah yang hebat. Sejarah yang hebat. Dan aku bimbang, kata sahabat ini, mereka ni murtad nanti. Sebab bila teringat sejarah mereka hebat, mereka nak murtad. Mereka tak mau tunduk dengan Mekah ni sebab mereka dah ada sejarah mereka sendiri. Sebagaimana Iran. Orang Iran dia tak nak berbahasa Arab sebab dia berbangga dengan bahasa Parsi. Mana ada orang Iran cakap Arab, dia tak cakap. Melainkan mereka ni orang yang kuat agama atau sebab ahli sunnah wal jamaah.
Kalau mereka Syiah dan sebagainya, mereka tak akan cakap Arab. Bahkan mereka kata Allah kalau murka diturunkan wahyu dalam bahasa Arab. Kalau Allah suka diturunkan dalam bahasa Parsi. Sebab itu mereka ta'assub pada bahasa Parsi kuat. Melebihi daripada bahasa Arab. Sebab itu buku mereka turun dalam bahasa Parsi. Sampai sekarang mereka akan cakap Parsi. Itu cara mereka. Mereka berbangga. Kerana jahiliah Parsi itu masih ada. Dari sudut bahasa. Manakala kaum Sabak dia masih ada, jahiliah kerana berbangga tamadun mereka pun hebat. Jadi mereka tak nak tunduklah pada negara-negara baru ni. Lalu kata sahabat bernama Farwah, ya Rasulullah, mereka kaum Sabak ini ada sejarah hebat. Aku bimbang mereka murtad. Boleh tak aku nak serang mereka? Aku nak perangi mereka. Sebab tak rasa agama mereka ni kuat, bagus. Lalu kata Rasulullah, aku tidak diperintahkan untuk menyerang mereka. Tunggu dulu, tunggu perintah, maka tunggu ayat ini. Diceritakan sahabat memang hebat dulu. Dan sahabat ni asalnya dia beriman. Dia hebatnya sebab dia beriman, bukan sebab dia kufur. Di situ salah faham orang terhadap sejarah. Sejarah dulu hebat mereka kerana mereka belum lagi melangkaui sempadan ataupun kesyirikan pada. Bila mereka syirik maka Allah akan binasakan. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang sifat Allah pengampun. Kata Allah lagi, fa'aradu, lalu mereka berpaling daripada perintah-perintah Allah. Maksud a'radu di sini maknanya syirik. Kalau mereka buat dosa gini, maka Allah masih pengampun. Disebut dalam hadis, bila hamba-Ku buat satu dosa, lalu berdoa kepadaku dan berkata, ya Allah, tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya hamba-Ku melakukan dosa dan dia mengakui tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Aku, maka Aku ampunkan dia. Lalu hamba ni buat lagi dosa. Dia doa lagi, ya Allah, tidak akan mengampunkan dosa melainkan Engkau. Kata Allah, hamba-Ku berdosa. Dan dia memohon ampun padaku. Dan dia mengetahui tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Aku. Kemudian kata Allah berfirman, buatlah apa yang kamu nak buat, aku akan ampunkan kamu selagi mana kamu taubat. Maksudnya orang beriman, lagi mana dia masih ada iman. Dosa-dosa mereka tadi masih dalam ruangan diampunkan oleh Allah. Wa imma diampun di dunia atau diampun di akhirat. Disyafaatkan. Tapi kalau dah syirik tak ada. Orang kalau dah syirik pada Allah, biarlah baik macam mana pun, mereka pertama tak akan diampunkan. Allah berfirman, innallah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan ampun dosa orang yang syirikkan Allah. Yang kedua, tidak akan ada pemberi syafaat Allah seorang pun. Sebab itu Allah menyebut, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang boleh beri syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Maksud izinnya adalah syaratnya. Apa dia syarat? Syarat iman. Syarat nak dapat syafaat iman. Tak ada iman tak boleh syafaat walaupun ayah sendiri. Walaupun mak sendiri. Walaupun adik-beradik sendiri. Tak boleh. Yang ketiga ialah mereka kekal dalam neraka. Orang syirik dia akan kekal dalam neraka. Tak akan keluar. Yang keempat, mereka tidak akan diringankan azab. Tak ada ringan. Allah berfirman, la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Mereka tidak akan diringankan azab mereka dalam neraka. Tak adalah dah lepas tahun ringan, tak ada. Dia terus jadi kuat. Itu digandakan. Ini 4 ciri orang syirik. Allah tak akan ampunkan, Allah tak akan terima syafaat pada dia, Allah akan kekalkan dia dalam neraka, Allah akan tambah azab ni setiap hari. Maka ini dosa syirik. Jadi bila menyebut wa rabbun ghafur, Tuhan pengampun, lagi mana kaumnya masih beriman walaupun ada buat dosa. Kemudian kata Allah fa'aradu, tapi mereka berpaling daripada perintah Allah. A'radu memberi maksud syirik. Mereka kufur, fakafaru. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Lalu kami binasakan mereka dengan banjir arim. Kata saya banjir besar, arim merujuk kepada empangan. Ia dipanggil Saddum Ma'rib. Yang disusung batu-batunya, lalu dikepung airnya di antara 2 gunung. Maka empangan ni pecah. Walaupun di sana ada beberapa riwayat tentang bagaimana pecah dia. Ada dikatakan tikus datang, korek lubang sedikit, demi sedikit, sehingga dia bocor, sehingga pecah. Tapi dalam hadis tak cerita benda tu. Yang diceritakan bahawa kaum ataupun negara sahabat hancur dengan banjir ini. Namanya ialah Sailal Arim. Banjir Arim. Ini daripada perkataan Arimah. Wa badalnahum, lalu kami ubah mereka, ubah nikmat mereka
bijannataihim, dengan dua kebun-kebun yang ada di kiri kanan mereka. Jannataini, dengan dua kebun, zawatai ukulin khamtin, dengan buah pahit. Ada pokok buah tu tak menjadi pahit, dia tak sedap, tak manis. Wa aflim, dan dengan buah, dengan pokok yang tak berbuah. Wa syai'in min sidrin qalil, dan ada sedikit pohon-pohon bidara yang berduri. Ini 3 jenis pokok. Allah ubah daripada penuh dengan pokok buah-buahan yang beri manfaat, akhirnya buah yang tak beri manfaat, buah pahit. Akhirnya pokok tak berbuah, akhirnya tinggal pokok duri-duri je. Kemudian kata Allah, zalika jazainahum bima kafaru, demikian itu pembalasan disebabkan mereka kafir. Bukan disebabkan mereka berdosa, mereka kafir. Kerana kita sebut seorang kalau berdosa, masih ada ruang pengampunan. Orang ni tak sembahyang, orang ni tak tutup aurat, orang ni sekian, ruang pengampunan masih ada. Dan kita dilarang menjadikan orang berdosa berputus asa dengan pengampunan Allah. Kita tak boleh kata orang yang tak sembahyang masuk neraka dah. Tak boleh. Kerana ruang pengampunan masih ada. Ni tak tutup aurat ni, ni dalam kena bakar dan neraka dah. Dengan rambut dan kasut-kasut sekali. Tak, kita tak boleh kata macam tu. Mana-mana orang ahli maksiat, tapi dia masih ada iman, ruang pengampunan masih ada. Tapi kalau kafir, habis. Tak ada apa. Sebab itu orang beriman walau di sebalik dia buat dosa banyak, masih ditanam dia perkuburan Islam. Supaya dia masih berhak mendapat salam orang Islam. Tapi kalau kafir, kubur kafir. Tak berhak dapat salam. Walau bagaimana dia baik, bukan berhak mendapat laknat. Bukan berhak mendapat pemberitahuan tentang neraka. Sebagaimana kita ajar, Rasulullah SAW ajar kita, idza marartum bi qabri musyrik fabashshirhu bin nar. Idza mararta bi qabri musyrik fabashshirhu bin nar. Kalau kamu lalu kubur orang kafir, maka berilah ucapan kepadanya, bergembiralah dengan neraka. Ataupun rasakan neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan musnadnya. Kita lalu kubur orang kafir, kita kata ubashirukum bin nar. Aku nak khabar kamu ni satu berita, di tempat kamu dalam neraka. Untuk menunjukkan kita benci pada kekufuran. Dan supaya kita jauh daripada kekufuran. Kita dan keturunan kita. Biar jauh daripada kekufuran. Maka di sini beza berdosa dan kufur. Sebab itu Allah sebut ayat dengan zalika jazainahum bima kafaru. Kami balas mereka itu kerana mereka kafir. Wa hal nujazi illal kafir. Tidak kami akan hukum melainkan kerana kafir. Maksudnya kami tak akan turunkan bencana besar ini melainkan kerana kafir. Kalau negara-negara sebelum ini kita sebut kaum Ad, kaum Samud, Allah beri satu tempoh untuk mereka beriman. Tapi beri mereka kekal engkar, maka Allah binasakan. Kalau negara tu sekadar buat maksiat, masih ada ruang pengampunan. Negara tak semai macam kita tengok kita kat Malaysia. Nak masuk proses Islamisasi negara kita. Dulu generasi tahun 50-an dia ni tak semayang, riba, terlibat. Kita lihat perubahan-perubahan. Allah tak binasakan negara kita. Allah tak binasakan. Kerana bukan kufur berlaku, tapi kerana jauh daripada perintah Allah. Dulu tudung payah nak lekat. Bukan kata kita ustazah pun. Zaman-zaman dulu tahun 70-an, 80-an. Sebelum kita lihat kesedaran Islam tu tinggi. Mula orang tahu. Dulu bank Islam mana ada. Tahun-tahun era 70-an, bank Islam, insurans Islam, semua tak ada belaka. Kita lihat perubahan, bank Islam ada. Insurans Islam ada. Takaful Islam ada. Banyak benda universiti Islam pun ada. Banyak. Perubahan-perubahan minda kita. Pilot ataupun pramugari. Dulu tabung haji mula-mula sewa kapal terbang. Nak suruh pramugari ni pakai tudung. Ikat macam tu je. Asal boleh ikat, macam ikat tepi je. Macam beli IC ikat tepi. Tapi tak apalah, biar dia boleh seletak. Sehinggalah sempurna tudung. Proses tadi. Kerana mereka masih Islam. Tapi kepahaman. Kita dulu terlibat semua dengan bank riba. Kad kredit lu nak cakap kad kredit Islam mana ada. Yang ada kad kredit semua riba. Akhirnya berlaku perubahan. Kan tak berlaku kekufuran dalam negara kita. Yang berlaku ialah pelanggaran hukum. Yang berlaku pembaikian. Sebab itu disebut Allah pengampun. Allah jaga. Ia berbeza dengan negara yang kafir. Ini kita nak beza kafir lain. Sebab itu tuan-tuan duduk negara Islam yang buat maksiat, lebih kita suka daripada duduk negara kafir. Kerana kafir ni bahaya. Maksiat akan berakhir dengan taubat. Maka kekufuran untuk berakhir dengan iman agak sukar.
Agak suka. Lebih mudah yang maksiat tu berhenti. Kerana kita tahu maksiat ni dia akan berhenti. Katakan orang ni jenis kaki kukur, lama-lama tak pukul orang dah dia. Katakan orang ni kaki maksiat, lama-lama dia pun berhenti. Tak larat dah dia. Tapi yang kufur ni dikekal buat kekufurannya sampai kiamat. Dikekal buat kufur ni. Dan hati dia kerana kufur dalam hati. Maksiat ni banyak kerana kelakuan badan. Sebab itu setengah ulama bicarakan, seorang yang berhenti buat maksiat kerana tak mampu, apakah dia dianggap mendapat pahala atau tidak? Ada perbahasan ulama. Dulu dia rajin pergi kedai judi, hari ni mata dah tak nampak, kaki dah sakit, tak pergi dah. Dengan sebab dia berhenti tu dapat pahala tak? Dia bukan berhenti sebab dia nak berhenti. Tapi sebab dah tak larat dah, dia tak boleh berhenti. Dia kena berhenti. Orang yang tak berzina sebab dia dah masalah mati pucuk contohnya. Tak berzina dah dia. Apakah dia dikira dapat pahala atau tidak? Ada perbincangan ulama. Kerana ada setengah orang maksiat terhenti sebab umur dia. Allah hentikan sebagai satu rahmat. Allah jadikan dia akhirnya berhenti dengan maksiat dia. Ada orang bila tua barulah malu tak pergi masjid. Masa muda tak malu tak pergi masjid. Allah hadirkan rasa malu. Akhir tuanya duduk kat masjid. Dan mati sebagai ahli masjid. Tapi kufur dia tak berhenti begitu. Itu beza maksiat dengan kufur. Kemudian kata Allah, antara nikmat lain. Nikmat pertama, mereka diambil balik sebab mereka kufur. Yang kedua, waja'alna bainahum, kami jadikan antara mereka, yakni kaum sahabat. Wa bainal qural lati barakna fiha, dan di antara kampung-kampung yang kami berkati, yakni negara Syam. Negara Syam. Quran zahirah, kampung-kampung yang zahir. Maksud kampung-kampung yang zahir ni apa dia? Kata ulama istilah kampung zahir, kampung yang daripada jauh sudah kelihatan. Sebab disiapkan prasarana, rehat dan sebagainya. Jadi yang perjalanan mereka daripada Sabak menuju ke Syam, mereka melalui kampung-kampung yang semuanya makmur. Bahkan sebahagian kampung itu begitu glamour dan popular. Wa qaddamna fiha as-sayr, dan kami pendekkan perjalanan mereka. Kami jadikan perjalanan tu jadi rehat, mumtah. Seronok, tak rasa beban. Sebab itu dalam hadis kita baca doa bila jaraknya panjang, Allahumma hawwin alaina safarana hadha watfi anna bu'dah. Ya Allah, permudahkan musafir ini maka dan pendekkan musafir ini. So, kita dari Johor pergi Kelantan, berapa? 14 jam. Jauh tu. Nak mandu seorang pula contoh. Balik Terengganu berapa kilometer? 500 kilometer. Nak mandu seorang pula. Pergi balik 1000. Doa apa nak suruh jadi pendek? Doa ini yang Nabi ajar. Rasa pendek perjalanan tak rasa. Yang mengemudikan kenang rasa pendek. Yang ikut kita dia rasa pendek, dia memang tidur je dia. Tidur. Tak kereta tidur. Sampai. Sekejap sampai. Yang driver ni. Duk main tampar pipi. Cubit peha. Tak bagi tidur. Tapi dengan doa tadi Allah pendekkan perjalanan. Yang jauh jaraknya diperasakan pendek. Tak rasa jauh. Tak rasa beban. Tak rasa boring. Kata ini doa. Tapi kaum sahabat ni Allah berikan mereka nikmat sekeliling perjalanan rasa pendek. Rasa pendek tak rasa jauh. Macam tuan-tuan pergi dah mall. Mall tu jauh mall. Maksudnya dalam mall tu kan luas. Tapi kita tak rasa jalan. Tengok langkah dah 10,000 lah. Kenapa? Kerana seronok pandang kiri kanan. Campur pula membeli belah lagi seronok. Bukan rasa. Itu nikmat yang Allah jadikan. Wa qaddamna fiha as-sayr. Kami pendekkan perjalanan. Kemudian kata Allah, siru fiha, jalanlah ikut sukamu nak jalan. Layaliya, malam ke, wa ayyaman, siang ke, amini, selamat. Dan ini menjadi fatwa sebagian ulama. Dia mereka harus seorang itu berjalan, wanita berjalan seorang diri kalau selamat. Siang atau malam kalau selamat. Berdasarkan hadis-hadis yang lain. Dan ini fatwa di si As-Sadah Malikiyah. Itu fatwa di mazhab Maliki. Wanita kalau selamat perjalanan dia, tak ada gangguan apa-apa, okey. Kerana isu mahram lebih kerana bimbang gangguan dia. Tapi sekarang memang tak selamat jalan. Ini cerita dulu ni, jalan selamat. Bukan kata Allah jalanlah malam ke siang ke semua selamat. Mereka tak takut binatang buas. Mereka tidak takut kepada orang jahat. Mereka tak takut tak ada makanan. Kedai tutup ke tak takut. Kiri kanan ni dia open je. Sumber air yang banyak. Sehingga mereka berjalan tak payah buat bekalan. Jalan je. Nak makan berhenti ambil buah. Minum air. Boleh makan belaka. Maka ini nikmat yang tak pernah ada dalam mana-mana tamadun.
Bayangkan Allah bukan sekadar cerita Sabak tu sendiri. Yang diriwayatkan kalau orang ada kutu atas kepala masuk negara Sabak, kutu mati. Sebab kawasannya hygiene. Bukan dagingnya tak rosak. Tempat kan kalau segar, maka dia jadi semua benda tu lambat rosak. Pernah diceritakan seorang pakar perubatan Islam yang terkenal. Bila dia diperintahkan oleh khalifah waktu itu membina hospital. Buat hospital. Maka kata doktor ni, biar saya pilih tempat. Maka dia ambil 2 kepingan daging, dia letak 2 tempat. Maka dia lihat selepas beberapa hari. Tempat yang kepingan daging tak berubah, maka dia ambilnya je sebagai tempat. Kerana ini tempat yang hygiene. Lihat cara pemilihan nak buat hospital. Tempat tu mesti hygiene. Tak macam kita hari ni. Asalkan tempat tu boleh untung banyak. Tepi jambang pun buat hospital. Dia tak fikir hygiene. Ni masjid pun tepi jamban. Tepi lodging najis tu. Masjid. Buat masjid. Kita ni tak ada otak nak fikir. Masjid ni tempat hygiene. Ni kita sembahyang asar baru tarik ni. Ada masjid tepi lodging najis. Asalkan tanah tu murah. Dulu tak. Seni bina Islam dulu. Ada asas takwa tadi. Bila mereka nak buat hospital. Apatah lagi nak buat masjid. Bila mereka nak buat masjid, mereka akan centralizekan masjid itu sehingga kampung tu keliling. Sehingga setiap pertemuan mesti dekat masjid. Siapa pun nak jumpa orang, dia akan pergi masjid dulu, dia akan pergi tempat-tempat lain. Dia buat centralize macam Madinah. Jadi, bila tempat tadi daging tak berubah, mereka bina hospital. Kerana pesakit akan cepat sembuh. Sebab udara segar. Bayangkan kita buat hospital tempat yang udara tak segar. Sakit asal sakit, makin bertambah sakit. Sebab pencemaran itu memang menyebabkan banyak penyakit. Kita suka pergi melancong tempat-tempat yang udaranya baik. Udaranya segar. Udaranya mampu menyihatkan tubuh badan. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana hebat negara ini. Begitu aman sehingga kita katakan bersih. Tak ada benda yang menyakitkan. Faqalu, lalu bermula kesombongan mereka. Faqalu, kata penduduk negeri Sabak. Rabbana, Tuhan kami, ba'id baina asfarina. Boleh tak biar jarak ni jauh sikit? Biarlah ada pada pasir sikit, biar jauh. Supaya, tujuan mereka bercakap demikian, supaya orang miskin dapat dibezakan dengan mereka. Ini disebut tamyiz. Biar berbeza. Kita kan orang kaya takkan nak makan kedai orang miskin. Kita nak ada standard kita. Boleh tak saya nak beli yang mahal sekali? Biar sama kualiti pun tapi saya nak mahal. Sebab duit saya banyak ni. Boleh tak saya nak biar lain sikit ni, tempat saya ni orang miskin tak boleh masuk. Bila seorang tu kaya, dia tak mau dia akan sama dengan orang. Tak nak. Sebab dia duit banyak, dia mesti beza dengan orang. Tujuan bezanya tadi untuk menghina. Beza untuk mensyukuri lain. Tujuan kalau tuan-tuan memanglah saya, kereta saya besar. Tapi kita tak menghina orang, itu tak ada masalah. Kita cerita ni orang ni, dia nak suruh beza, senang dia nak rendahkan orang lain. Senang dia nak tanya, kamu ada? Nak tanya macam tu, kamu ada? Saya ada. Saya ada sekian. Maka datang kesombongan orang kaya kerana mereka melihat nikmat itu dirasai oleh semua orang. Maka mereka nak nampak beza. Biar orang miskin tak dapat nikmat mereka ini. Biar dalam perjalanan orang miskin terpaksa menempuh padang pasir dengan susah payah. Kami senang sebab kami ada kenderaan. Sebab kami boleh buat bekalan, kami ada khadam. Yang asalnya perjalanan ini dinikmati orang miskin kaya dengan semua senang. Tak ada apa-apa kesusahan. Tapi kali ini orang kaya mula nak nampak dia punya level dia. Dan mula nak menghina level miskin. Lalu dia kata, wahai Tuhan kami, boleh tak jauhkan perjalanan ini? Sebab apa nak suruh jauh? Sebab kami ada persiapan. Dan kita lah, dia kata tak apalah, hujan seminggu pun tak apa sebab rumah kita tinggi. Kita tak fikir orang rumah rendah. Tak apalah, ada musibah pun kita ada simpanan banyak. Ekonomi jatuh kita tak bimbang, kita simpanan banyak. Biar lama, biar jatuh lagi. Sampai kita mengambil kira orang lain yang miskin. Seolah kita bergembira dengan musibah ni kerana kita rasa kita boleh menghadapi musibah tadi kerana persiapan kita. Yang ni tak ada persiapan. Apa orang miskin ni? Maka datang jiwa sombong. Bila mereka berkata jauhkan musafir kami. Macam Bani Israel lah walhal. Mereka dah turun hidangan dari langit. Lalu mereka kata, wahai Musa, dah bolehlah makan hidangan langit. Duk makan manna wassalwa. Pada tu hidangan langit. Boleh tak kami nak makan bawang pula? Nak makan bawang, nak makan timun, bawang putih. Asalnya Allah beri hidangan dari langit. Mereka perkecilkan hidangan tadi. Lalu mereka minta, boleh tak kami nak makan bawang-bawang itu pula? Maka itu kesombongan. Sombong. Maka nikmat ini, dia akan hilang dengan dua sebab.
Pertama kekufuran, yang kedua kesombongan. Dia mesti hilang. Adapun nikmat kekufuran bagaimana dia hilang? Wa ma dia hilang musibah ini, wa ma dia hilang dengan kematian. Waktu kematian dia melihat betapa nikmat yang dia ada tak boleh tolong dia. Maka dia putus asa sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Fa iza hum mublisun, lalu mereka berputus asa bila datang kematian. Putus asa. Yang kedua, nikmat ni boleh hilang sebab sombong. Contoh kita sombong tak kira ada ilmu sombong, ada harta sombong, ada pangkat sombong, muda sombong, comel sombong. Tak lama lah tu. Kita bilang hari-hari dia tak sikit, hari-hari dah sikit. Dia cuma ada ayam qalail, kata orang Arab. Hanya hari yang boleh dihitung berapa hari je. Kita tanda tempat dia tak lama lagi. Maka kata Allah Ta'ala, wa zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka dengan ungkapan dan ucapan sombong tadi. Faja'annahum, kami jadikan mereka ahadis, buah cakap orang lain. Kami jadikan mereka ini buah cakap orang lain. Tuan-tuan, orang kalau sombong, dia akan jadi bualan orang. Dulu mak tu okey, sekarang sombong. Bualan orang ahadis. Maka kamu sahabat menjadi bualan orang ramai. Sahabat ni, asal dia senang kaya tapi sombong. Akhirnya Allah binasakan. Allah Ta'ala bukan sekadar jadikan sahabat ni binasa. Bukan kebinasaan menjadi bualan orang sebab sombong Aisyah. Tuan-tuan, orang kalau kita dengar dia muflis, kita simpati. Tapi kalau dia muflis sebab dia sombong masih dia kaya, kita akan cakap, itulah sombong sangat. Dulu masa kaya bukan ingat ke kita pun. Dulu masa kaya tak ada pula nak bersama kita. Sekarang tengok dia dah muflis. Dia dah, yang dia sombong-sombong cakap dulu semua kena kat dia balik. Kita akan jadikan dia modal percakapan kita. Sebab siapa pun yang sombong, dia akan menjadi bualan orang. Sebab tu kita berlindung pada Allah daripada menjadi bualan orang. Biar musibah kita tak jadi bualan orang. Dengan maksud bualan orang, menghina. Kalau bualan orang kerana simpati tak apa. Kan kita kadang-kadang kita cakap, itulah dulu dia sombong sebab tu jadi macam tu. Dulu dia action sangat sebab tu jadi macam tu. Kita akan menambahkan lagi pedih orang yang kena musibah tadi. Wa mazzaqnahum, kami hancurkan mereka. Kullu mumazzaq, dengan sehancur-hancurnya. Maknanya sahabat tu tak ada. Tuan-tuan, kalau banjir tenggelam, siapa nak duduk dah tempat tu? Orang tempat banjir ni, dengan hujan dia dah trauma dah, takut lah. Ini kan perlu banjir yang luar biasa. Menyebabkan mereka bertempiaran, merata-riti ke tempat lain. Ada yang saya katakan ke Najat, ada yang ke Madinah, atau disebut Yathrib zaman dulu. Ada ke negara ni berkumpul, semua orang Arab berpecah belah. Tak ada lagi tempat yang, tak ada lagi yang tinggal di kawasan Sabah. Inna fi dzalika laayat, maka ia menjadi petanda, dia menjadi peringatan likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sabar dan syukur. Kenapa Allah sebut sabar dan syukur? Kerana musibah. Kita hidup ni akan menghadapi musibah dan nikmat. Maka musibah perlu dihadapi dengan sabar. Bukan sabar biasa tapi sabar sungguh-sungguh. Dan nikmat bukan syukur biasa tapi dengan syakur, syukur sungguh-sungguh. Kita tahu berbeza sabar. Kita ada padang sabirun, kita ada sabar, kita ada sabur. Kita ada syakirun, kita ada syakab dan kita ada syakur. Dia dua-dua ini atau tiga perkataan ini ada beza makna yang pernah kita huraikan dalam risalah Kusyairiyah. Bila disebut perkataan sabar, orang yang walau bertalu-talu datang ujian dia akan sabar. Dia bersedia, dia tahu. Dia tahu dunia ini adalah ujian. Tak lebih pada itu. Namanya dunia tempat ujian. Kita tengok isteri kita, kita tengok suami kita, tengok anak-anak kita, kita bakal diuji dengan mereka ini. Sakit mereka, mati mereka, akan diuji. Kita tahu satu hari nanti akan datang hari kesedihan kita. Dengan kehilangan orang yang kita sayang, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita. Ataupun mereka hilang kita. Kita telah tahu benda tu. Maka kita sudah bersedia dengan segala kelengkapan sabar. Kerana kita tahu bila banyak nikmat kita dapat, maka banyak juga sedih kita akan dapat. Orang yang adik-beradik ramai, dia akan sedih banyak kali. Orang adik-beradik 2 orang, sedih 2 kali je. Mati habis. Ni adik-beradik ramai-ramai sedih. Abang long mati, ngoh mati slow, dia akan sedih. Orang yang anak ramai. Maka sebagaimana banyak nikmatnya, banyak juga sedih dia. Sedih banyak. Sebab itu setiap orang yang melihat nikmat yang banyak, dia juga kena bersedia untuk sedih yang banyak. Kita sudah bersedia, ini perkataan sabar, bersedia untuk bersabar. Sedia dah. Saya dah sedia dah untuk sabar. Kau berlaku apa-apa pada keluarga saya, berlaku apa-apa pada diri saya, pada harta saya. Sebab saya tahu ini dunia darul bala, negeri ujian. Cepat atau lambat ujian tu akan datang. Saya tak tahu bila. Tapi dia akan datang, saya tahu.
Maka kita akan melalui detik mak kita hilang, ayah kita hilang, atuk kita hilang, nenek kita hilang. Seorang satu persatu sehingga kita hilang. Dan syakur, kita sentiasa bersyukur pada Allah. Perkataan syakur dengan maksud bukan sekadar kita melihat nikmat pada zahirnya, kita juga melihat nikmat pada batinnya. Bukan kita sekadar melihat nikmat pada yang kita suka, kita juga melihat nikmat pada yang kita tak suka. Tentang banyak mana nikmat, sesuatu tu datang dan kadang kita tak suka, rupanya dia menjadi nikmat yang kita suka. Ni anak kita yang tak berapa pandai mengaji ni. Tak berapa pandai belajar. Tengok giling kepala kita. Apa budak ni? Genetik mana lah? Nak ke genetik ayah segedik. Genetik mak pun bijak. Barangkali moyang-moyang dia yang bodoh ni. Kita ni duk rasa. Apa budak ni tak bijak ni? Kita rasa macam ini musibah. Rupa-rupanya sampai satu masa. Ini paling berguna sekali. Ini yang paling berguna sekali. Ini paling faedah sekali. Banyak orang melihat, kita kalau kita ambil contoh anak lah. Kita cepat sangat baca anak-anak kita. Oh, anak ni boleh harap, anak ni bagus. Bukan secepat itu kita baca anak-anak kita. Kadang-kadang anak yang kita rasa tak pandang, anak ni yang lebih dari sudut bakti. Kadang-kadang bukan masa hidup kita, masa mati kita. Waktu mati kita punya anak ni yang paling kuat berdoa. Dia paling berdoa berbanding yang lain. Kita tak tahu. Sebab itu Nabi SAW ajar kita jangan membeza-bezakan anak. Sebab kita tak tahu mereka, jangan bezakan mereka. Berikan kasih sayang yang sama. Lakukan adil pada mereka. Sebab kebaikan yang mana satu kita tak tahu. Aba'akum wa abna'akum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah kamu ke, nenek moyang kamu, anak-anak kamu tak tahu mana satu yang paling beri manfaat pada kamu. Kamu tak tahu. Lepas hari ni kita tengok Abang Long bagus ni, Abang Long bagus, belajar raja siap. Kita pun tak tahu macam mana dia. Kita tengok ni Abang Ngah bagus ni. Ni adik Teh bagus. Semua kita tak tahu. Tapi sebagai tanggungjawab seorang ayah, seorang ibu, berilah kebaikan yang sama pada mereka. Macam mana mereka balai, itu hal mereka pula. Tapi jangan kalau kita lihat, anak ni ada masa depan, yang ni lebih sikit lah ni. Lebih bagi sikit bagi nikmat. Anak ni kurang masa depan, ni lebih sikit bagi tangan dia. Ni lebih sikit hukum dia. Tak betul. Anak-anak, rahsia Allah pada kita. Kita tak tahu. Siapa pun berani kata, oh saya tahu anak ni tak, awak tak tahu. Anak-anak kekal menjadi misteri kepada seorang ayah. Misteri kepada seorang ibu. Ada setengah orang saya katakan memang tak elok waktu hidup. Tapi bila mati mak ayah jadi baik dia, soleh dia. Bukan inilah yang menyampaikan selalu pahala pada ibu ayah. Kita tak tahu kebaikan mereka. Kemudian kata Allah, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu. Iblis berprasangka bahawa kalau aku sesatkan kaum Sabak, mereka pasti sesat. Fattaba'u, maka benar-benar mereka sesat ikut iblis. Illa fariqan minal mu'minin, melainkan sejumlah besar, sejumlah orang-orang yang beriman. Wa ma kana lahu alaihim, syaitan atau iblis tidak mampu menguasai mereka. Illa lina'lam man yu'minu bil akhirah. Dan ini berlaku untuk kami menzahirkan pada zahir siapa yang benar-benar beriman dengan hari akhirat dan orang yang ragu dengan hari akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Allah Ta'ala itu menjaga bagi setiap sesuatu. Baik, kenapa Allah cerita iblis pula? Sebab di sebalik kekufuran itu ialah iblis. Iblis menanamkan keraguan. Keraguan tentang hari akhirat. Dan keraguan tentang semua perkara-perkara berkait dengan tauhid atau berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iblis pertama-tama disebut dalam hadis, dia akan ganggu dalam hal akidah. Sebab itu kita bila ada je gangguan akidah, kita berkata amantu billah, amantu billah. Setiap kali datang gangguan bersifat akidah, gangguan dalam hati kita, sebut amantu billah. Maka ini diajar oleh Nabi SAW. Setiap kali kita rasa ada gangguan-gangguan, lalu katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Iblis akan kata, ni siapa cipta ni? Siapa cipta ni? Siapa cipta ni? Kita kata Allah, Allah. Siapa pula cipta Allah? Di mana ayat, siapa cipta Allah? Katakanlah amantu billah. Ni kamu ni tak pernah tengok Allah ni macam mana ni? Katakanlah amantu billah. Setiap kali dia meragukan kita dengan keraguan, maka sebutlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kerana kita mengetahui bahawa iman kita, keyakinan kita lebih kuat daripada apa yang kita lihat. Sebab pandangan kita ini Allah jadikan di dunia ini terhad. Kita tak boleh tengok semua. Dan kita tak mampu dengar semua. Dan kita tak mampu faham semua. Tuan-tuan dengar cerita banyak. Tuan-tuan bahagian apa? Saya start bahagian sejarah. Boleh faham biologi? Tak berapa faham.
Awak bagian apa? Saya arkitek. Boleh faham engineering? Kurang sikit-sikit boleh. Awak bagian apa? Saya bagian bahasa Arab. Boleh faham bahasa Perancis? Sikit-sikit. Bojo-bojo boleh. Awak ni bahasa apa? Tuan-tuan, dalam ilmu dunia ni kita pun tahu keahlian kita kat mana. Tuan-tuan tahu keahlian tuan-tuan kat mana. Apa terlagi berkait dengan kezat Allah Ta'ala. Terbatas kita tak tahu. Sebab tu kita kata aman tu billah. Tuan-tuan tak tahu cara buat kapal terbang, kita serah pada pilot je lah. Awak tahu tak cara? Wallahualam, saya tak tahu. Ni pilot ada lah, biar dia buat. Awak tahu tak cara nak buat rumah? Oh, saya tahu. Ini kontraktor ada, dia lah buat. Tentang ketuhanan, Allah tahu tentang dirinya, saya tak tahu. Saya cuma diperintahkan berkata aman tu billah. Saya beriman pada Allah. Bagaimana bentuknya, rupanya, aman tu billah. Kan syaitan cuba buat. Itu je sampai mereka semua berhala cuba rupakan Tuhan. Nak rupakan Tuhan. Akhirnya dia rupakan Tuhan lebih mudah pada dia. Maka itu kerja iblis. Maka kita bila hal-hal tadi berkait dengan ketauhidan, katakan aman tu billah. Maka dengan cara ini Allah akan jaga iman kita. Maka Allah juga menyebut di sebalik iblis cuba mempengaruhi manusia, akan tetap ada orang yang tidak dipengaruhi. Siapa yang benar-benar beriman? Yang kita sebut kata yang menyebut aman billah, tak akan dipengaruhi. Dan Allah lah penjaga sesuatu. Tadi sebalik kita bimbang, boleh ni, syaitan ni, ingat Allah yang jaga sesuatu. Semua ini milik Allah dan Allah penjaganya, Allah yang berkuasa atasnya. Supaya kita tahu semua makhluk-makhluk lain cuma makhluk kecil di hadapan Allah. Tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa kekuatan. Semuanya dalam penjagaan Allah. Allah yang jaga kita, Allah yang pelihara kita. Tiada memberi mudarat pada kita sesuatu bila belum masanya dan waktunya. Bila Allah tidak izinkan. Tadi ini akidah yang jelas. Begitu bagaimana Allah cerita tentang negara yang kufur. Supaya kita sentiasa berusaha supaya negara kita tidak menjadi negara yang kufur. Negara yang beriman, sentiasa menjaga perintah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.